Hai, bertemu lagi kita pada topik rangsangan dan gerak balas untuk tubuh badan manusia. Okey, ini kita sambung kepada organ lidah. Sebelum ni kita dah pergi kepada organ hidung, mata dan telinga. Okey, hari ini kita pergi pada struktur pada lidah. Okey, bahagian ni kamu tak perlu salin, cuma cikgu nak bagi tahu. Okey, kalau dekat lidah ni, kalau kamu perasan dia ada biji-biji halus pada permukaan lidah. Biji-biji halus ni dipanggil tunas rasa. Pada tunas rasa ni, dalam dia tu adanya reseptor. Reseptor ni penerima rangsangan lah. Rangsangan lidah kita ni terhadap bahan kimia. Bahan kimia tu sama ada kimia tu memberi rasa kepada lidah, manis, masin, tawar, apa semua tu adalah disebabkan oleh reseptor kita itulah menerima rangsangan daripada bahan kimia tersebut dan dihantar kepada otak untuk tafsir pada rasa makanan tersebut. Ini tak perlu salin. Okay. Yang ni cikgu nak kamu lukiskan struktur pada lidah, tulis struktur pada lidah dan gambar rajah struktur lidah dan juga bagi dia punya bahagian penunjuk rasa pada bahagian lidah tersebut. Ada 5 bahagian rasa pada permukaan lidah. Yang ni tak perlu kamu salin. Okey. Yang depan sekali ni, dia yang berwarna warna pink ni, ini adalah kawasan di mana reseptor yang menerima rasa manis. Jadi kalau minuman manis kamu minum, rasa ditafsir di otak adalah di kawasan ni lah menyebabkan kita rasa manis. Lepas tu kalau masin bahagian tepi ni, okey. Cara nak hafal dia senang je. Okey, di mana kalau cikgu buatlah. Ni depan ni manis, sini manis. Bahagian tepi ni pula adalah masin. Yang ni masin. Ini masin. Yang belakang ni hijau ni pula masam. Masam. Yang paling belakang ni adalah pahit. Okey, jadi yang tengah-tengah ni adalah umami. Umami nanti cikgu terangkan apa rasa dia. Jadi kita ada 5 jenis rasa pada lidah. Okey, kalau rasa pedas pula macam mana cikgu? Okey, kalau pedas maksudnya dia bahagian semua lidah akan merasa kepanasan pedas tersebut. Okey, jadi itulah. Jadi kalau makanan yang mempunyai 3 rasa macam mana cikgu? Jadi maksudnya ketiga-tiga bahagian rasa tersebut dihantar kepada otak untuk ditafsirkan adanya 3 rasa kepada makanan tersebut. Okey, jadi setiap bahagian struktur pada lidah ni mempunyai reseptor tersendiri. Reseptor untuk manis, reseptor untuk pahit, reseptor untuk masam, masin, umami. Okey, jadi itu kamu kena lukislah benda ni. Okey, yang ni kamu lukis saja dan juga dia punya struktur pada lidah tersebut, rasa-rasa apa. Lepas tu, okey, umami. Okey, apa tu umami? Yang ni kamu tak perlu salin, cuma cikgu bagi tahu. Umami ni dikaitkan dengan rasa lazat, rasa sedap sangat, rasa sedap. Perkataan daripada perkataan Jepun lah. Dia daripada mononatrium glutamate dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris monosodium glutamate iaitu MSG, iaitu Ajinomoto, penyedap kepada makanan. Jadi bila makanan tu rasa sedap disebabkan oleh MSG ni lah. Dan kawasan lidah yang menyebabkan rasa sedap ni adalah bahagian tengah tu tadi. Okey, ini tak perlu kamu salin, cuma kamu tahu itu MSG. Okey. Dekat sini kamu tak perlu salin, cuma cikgu boleh cerita macam mana bahan kimia ni contoh makanan, minuman lah yang melarut dalam lidah kita akan dirangsang, diterima oleh reseptor tersebut. Reseptor manis yang dekat bahagian depan telinga pula lidah kita ni lah. Jadi reseptor tersebut akan menghantar impuls saraf kepada otak. Jadi otak akan mentafsir rasa manis tersebut atau kombinasi kepada 3 rasa, 2 rasa macam itulah. Okey, disebabkan oleh bahan kimia yang melarut pada lidah kita tersebut dan terkena kepada reseptor pada tunas rasa pada lidah. Okey. Okey, yang ni pula keratan rentas bagi kulit. Okey, jadi yang kulit ni cikgu nak kamu lukis mana-mana saja, sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Okey, kalau kamu boleh lukis sebelah kanan, sebelah kanan. Kadang dalam exam ni keadaan untuk keratan rentas kulit ni ada yang berbagai gambar dia. Cikgu bagi 2 contoh gambar yang biasa digunakan dalam peperiksaan. Okey. Dekat bahagian kulit ni dia ada 3 layer yang penting. Okey, terbahagi kepada 3 lapisan kulit.
kulit lapisan pertama dipanggil epidermis ni, epidermis. Lapisan kedua dermis, lapisan yang terakhir lemak. Jadi kalau kulit kita terbakar ni sebenarnya, kalaulah terbakar yang tahap sampai tahap ketika paling teruk, bahagian epidermis dan dermis kita dah hancur, luluh. Bila luluh maksudnya tak rasa apa-apa dah kulit kita sebab reseptor kita semua dah hancur. Yang menyebabkan kita rasa sakit sebab dia terkena kepada reseptor lagi. Sebab tu contohlah terkena kepada terbakar bahagian epidermis sahaja. Jadi reseptor lain masih ada lagi di bawah dia di bahagian dermis. Jadi dermis ni akan memberi rasa kesakitan, rasa haba, rasa sejuk. Okey, kita tengok reseptor apa yang ada pada kulit. Reseptor yang ada pada kulit ada 5 jenis reseptor. Reseptor sejuk, sakit, haba dan juga sentuhan. Okey. Reseptor untuk sentuhan. Okey, kita pergi kepada sentuhan dulu. Sentuhan ni reseptor yang berdekatan dengan lapisan epidermis. Dia dekat. Kalau gambar rajah ni, dia mengesan rangsangan sentuhan pada kulit. Kalau dekat sini pula, dekat sini. Ni, dia ambil ni. Okey, ni sebenarnya dia inilah dekat dengan epidermis. Dia bawah kat dermis juga tapi dekat dengan epidermis. Jadi itu adalah sentuhan. Okey, reseptor untuk sakit pula dia berbentuk seperti akar. Kalau gambar rajah ni dia gelap, sebenarnya dia berbentuk seperti akar untuk menerima rasa sakit. Okey, lepas tu kita ada reseptor bahagian rasa kepanasan iaitu haba, reseptor haba. Reseptor bahagian sejuk, kalau kau perasan haba dengan sejuk ni dia tidak jauh beza bentuk dia, di mana reseptor sejuk dia berbentuk agak bulat sedikit. Kalau haba ni dia ada shape sikit, dia oval sedikit, berbentuk oval sikit. Kalau yang gambar rajah ni dia berbentuk macam bunga sedikit, bentuk sikit. Okay, berbanding reseptor sejuk. Lepas tu kita ada reseptor sentuhan. Reseptor paling bawah sekali reseptor tekanan. Kenapa tekanan berada bawah? Cuba kamu bayangkan kamu pikul beg yang berat dengan pikul beg yang ringan. Bila kamu pikul beg yang ringan, kamu tak rasa tekanan yang kuat kan? Bila kamu pikul beg yang berat, kamu rasa tertekan. Maksudnya tekanan tu dia menekan permukaan kulit kita sampai masuk ke bahagian dalam. Jadi dia menekan sampai lapisan dekat lapisan tisu lemak. Jadi reseptor tekanan ni dia berada berdekatan dengan tisu lemak. Jadi kita akan rasa sakit, bukan rasa sakit, maksudnya rasa sesuatu tekanan yang menekan bahu kita ataupun kita mengangkat batu yang berat. Okey, itu untuk reseptor tekanan, kita mengangkat benda yang berat. Okey, pada struktur kulit juga dia ada 2 jenis kelenjar lain, iaitu kelenjar peluh untuk mengeluarkan peluh. Apabila kita melakukan aktiviti fizikal yang kuat, peluh akan dikeluarkan bersama-sama, iaitu peluh ni adalah wap air untuk menyejukkan permukaan kulit badan kita lah. Sebab peluh yang keluar ni sebenarnya wap air yang panas, mengeluarkan haba yang panas pada kulit. Lepas tu kulit ni akan sejuk apabila air tu keluar, peluh tu keluar terkena pada permukaan kulit kita. Jadi sejuklah tubuh badan kita. Itu topik yang sebelum ni kita belajar masa tingkatan 1. Okey. Lepas tu kita ada kelenjar satu lagi, kelenjar sebum. Kelenjar sebum ni dia berdekatan dengan bulu roma ataupun buluran rambut kita. Okey, kelenjar sebum ni dia bahagi dalam kelenjar sebum ni dia ada lemak. Di mana lemak ni dikeluarkan pada permukaan kulit dan memberi minyak pada permukaan kulit, memberi kelembapan kepada kulit supaya kulit kita sentiasa lembap, supaya tidak rasa kering. Tapi kadang-kadang kulit kita ni terlebih minyak bila kelenjar sebum ni mengeluarkan lebihan minyak, menyebabkan kulit kita mudah dijangkiti oleh bakteria dan menyebabkan naiklah kudis, naiklah benda-benda yang tidak sepatutnya seperti jerawat. Jadi kenapa kelenjar sebum ni mengeluarkan minyak berlebihan pula cikgu? Okey, kenapa kelenjar sebum ni mengeluarkan minyak berlebihan? Disebabkan oleh faktor persekitaran tempat kita tinggal kita, faktor kepada pemakanan kita, jenis pemakanan berminyak ke apa semua tu boleh menyebabkan kelenjar sebum ni diaktifkan lebih banyak minyak untuk dikeluarkan, dan juga disebabkan oleh perubahan fisiologi tubuh badan manusia disebabkan oleh perubahan hormon badan kita tu sendiri. Sebab tu kelenjar sebum ni kita mengeluarkan minyak berlebihan menyebabkan minyak tu banyak melekat pada kulit, bakteria mudah melekat dan jadilah naik jerawat semua tu lagi. Okey, itu untuk kelenjar sebum dan kelenjar peluh.
Okey. Yang ni cikgu nak kamu lukis salah satulah keratan rentas mana. Kalau ambil warna pink ni pun boleh. Okey, seterusnya ini tak perlu salin. Tak perlu. Okey. Mekanisme pendengaran. Okey, macam mana bunyi diterima oleh otak. Bunyi akan memasuki cuping telinga dan memasuki salur auditori ataupun salur telinga. Macam mana je tu? Auditori. Kalau kamu jumpa kata auditori, salur auditori, ataupun satu lagi dia panggil kat sini saraf auditori. Dia auditori ni merujuk kepada bahagian telinga lah. Okey. Salur auditori iaitu salur telinga lah, nama lain untuk salur telinga iaitu salur auditori. Bunyi akan masuk melalui cuping, salur auditori. Lepas tu terkena pada dinding, gegendang akan menggetarkan bunyi, hantar kepada tulang osika. Tulang osika akan menguatkan bunyi akan melalui jendela bujung dan bunyi akan masuk ke dalam koklea. Okey, dalam koklea ni ada bendalir telinga kita ni. Jadi dia akan menggetarkan bunyi tersebut, menukarkan bunyi tersebut akan menukarkan cecair tersebut akan menukarkan bunyi tersebut kepada bentuk impas saraf dan melalui saraf auditori hantar ke otak untuk mentaksir bunyi tersebut. Itu sedikit cara macam mana bunyi diterima. Nanti cikgu cara hafalan untuk mekanisme pendengaran macam mana cikgu akan ajar. Kejap lagi Okey, dia ada dua bahagian telinga yang tidak digunakan semasa pendengaran, iaitu di sini, iaitu tube Eustachian. Kalau kamu perasan sebelum ni ada tube Eustachian ni untuk mengawal tekanan udara dalam tubuh badan manusia. Yang ni cikgu pernah cerita dalam slide sebelum ni. Dan sini pula salur separuh bulat yang mengawal keseimbangan badan. Cikgu cerita tentang yang penari belik tu, ingat lagi? Okey, bermulalah macam mana kita nak menghafal bunyi masuk dalam telinga kita. Yang ni biasa keluar dalam exam, dia akan bagi bentuk soalan macam ni lah, isikan tempat kosong. Mungkin dia bagi bahagian cuping telinga, dia tak bagi bahagian ni, bahagian jendela bujur dia tak bagi. Jadi kamu nak isi apa? Macam mana kamu nak hafal? Okey, cikgu ada perkataan akronim, susunan ayat untuk memudahkan kamu ingat. Kalau cikgu hafal macam ni, ayat dia cahaya sinar gemerlapan terpancar jauh kerana sangat awesome. Cahaya sinar gemerlapan terpancar jauh kerana sangat awesome. Okay, cahaya merujuk kepada C iaitu cuping telinga, sinar, salur telinga. Gemerlapan merujuk kepada G, gegendang. Terpancar merujuk kepada tulang osikel. Lepas tu kita ada jauh merujuk pada J, jendela. Kerana merujuk pada K, koklea. Koklea tu yang ada bendalir dalam telinga tu, menukarkan kepada bentuk impas saraf. Bunyi tu dia tukar bentuk impas saraf. Impas hantar melalui impas saraf dan pergi kepada saraf auditori yang bersambung ke otak, iaitu saraf auditori sangat awesome, otak. Jadi cahaya sinar gemerlapan terpancar jauh kerana sangat awesome. Itu cara cikgu hafal. Kalau boleh cikgu nak kamu hafal macam ni lah. Ataupun kamu ada perkataan lain nak akronim boleh susun macam ni untuk memudahkan kamu hafal, boleh je. Okey, jadi yang ni kamu kena salin dalam buku kamu. Dia punya ni je, laluan dia sahaja. Yang ni apa semua ni tak perlulah. Okey, tak perlu. Yang ni je, laluan dia ni. Cikgu nak kamu salin. Yang ni perlu. Okey, boleh Okey, kita pergi kepada mekanisme untuk penglihatan pula. Macam mana mata menerima rangsangan dia. Rangsangan dia adalah cahaya lah. Mata kita tidak berfungsi kalau cahaya tak ada. Jadi mata kita ni boleh nampak disebabkan oleh cahaya. Jadi kita nampak apa? Nampak objek. Objek tu mengeluarkan cahaya. Bukan maksudnya objek tu mengeluarkan cahaya. Objek tu sebenarnya dia menerima cahaya daripada sumber cahaya seperti matahari. Matahari memancarkan cahaya kena pada permukaan, contohlah permukaan dinding. Dinding akan pantul cahaya tu sebenarnya. Dinding tu akan pantul cahaya pergi kepada mata kita. Jadi dia bermula dengan okey, cara nak hafal akronim cikgu pula. Di sini sebenarnya bermula dengan objek. Objek dulu. Di mana kita boleh nampak objek tersebut disebabkan oleh objek tu memantul cahaya daripada cahaya matahari tersebut pergi kepada dalam mata kita. Jadi O adalah objek.
Cara cikgu hafal, oh kuat gagah anak kepada guru Sami. Oh kuat gagah anak kepada guru Sami. Oh merujuk kepada objek dan cahaya tu masuk dalam mata. Struktur mata yang paling pertama adalah kuat, iaitu kornea. Lepas tu kita ada G, gagah, iaitu gelemae. Dia bukan gelemaca, kamu hafal. Dia ada 2 G tu. Gelemae bahagian depan, gelemaca belakang sikit. Okey, ingat ya. Gelemae dulu. Gagah, gelemae. Anak mata. Kepada kanta mata. Gu, gelemaca. Ru, retina. Retina ni yang ada bahagian belakang yang menerima fokusan cahaya tu. Jadi cahaya last sekali dia akan terkena kepada retina. Dekat retina ni dia ada fotoreseptor, di mana dekat situlah reseptor ada menerima cahaya tersebut. Jadi reseptor ni akan hantar impuls pergi kepada saraf optik. Saraf optik ni akan hantar kepada otak untuk mentafsirkan apa yang dilihat. Jadi ini cara dihafal. Cikgu nak kamu salin. Jadi kalau kamu nak buat akronim macam cikgu ni pun boleh, tapi benda yang kornea gelemae ni kena ada ya. Sebab dalam exam biasanya ada juga dikeluarkan untuk laluan peta aliran mekanisme penglihatan mata kita. Macam yang telinga tadi. Okay. Oh kuat gagah anak kepada guru Sami. Bunyi agak lucu, tapi itulah cara kita menghafal. Suka hati kamulah kamu nak hafal dalam bentuk akronim apa sekalipun, asalkan kamu boleh ingat benda tu. Okay. Asalkan akronim itu tidak memberi maksud yang bukan-bukan lah. Okey. Boleh. Itu kamu kena salin. Okey, kepekaan kulit, yang ni kamu kena salin juga. Kepekaan kulit maksudnya kulit ni menyebabkan dia boleh rasa lebih kuat. Kenapa? Lebih rasa sakit, lebih rasa pedih. Kenapa semua tu? Disebabkan oleh 2 faktor utama, iaitu reseptor, bilangan reseptor dan juga ketebalan kulit tersebut, epidermis kulit. Semakin banyak reseptor, semakin tinggi kepekaan kulit, semakin tebal epidermis, semakin kurang kepekaan kulit. Semakin banyak kawasan tu reseptor sakit, banyak reseptor apa lagi? Reseptor sentuhan, reseptor sejuk, reseptor haba, reseptor tekanan. Semakin banyak kawasan tu ada reseptor, semakin kuatlah kita merasa benda-benda yang sepatutnya kena pada kulit tersebut. Jadi kalau kulit tu tebal pula, epidermis tebal, kita akan kurang rasa, kurang kepekaan. Sebab tu semakin tebal epidermis, semakin kurang kepekaan kulit. Okey, gambar rajah sebelah. Yang ni kamu kena salin. Yang sebelah ni tak perlulah nak lukis apa. Okey, ini adalah tulisan Braille, tulisan untuk orang buta, untuk cacat penglihatan. Dia dibuat oleh seorang yang buta juga, nama dia Louis Braille. Cikgu tak silap cikgu, kamu boleh search benda ni tahu lebih lanjut. Okey. Kamu perasan tak dekat lift ni ada butang-butang lift kan? Bahagian butang-butang lift ni pun dia ada ada biji-biji halus. Kenapa biji-biji halus ni? Biji-biji halus ni untuk memberi bacaan kepada orang buta, iaitu orang kurang penglihatan. Jadi mereka melalui deria sentuhan mereka boleh tahu nombor tingkat berapakah pada butang tersebut. Jadi inilah tulisan Braille. Okey, Braille. Okey. Jadi bahagian kulit yang sangat peka biasanya bahagian yang nipis seperti lidah, kulit, bibir sangat peka kepada sentuhan. Hujung jari pun sangat peka kepada sentuhan juga. Kalau kita cucuk dengan jarum pun mudah berdarah kan. Okey, maksudnya kawasan tersebut banyak reseptor. Bahagian yang kurang reseptor dan epidermis yang tebal adalah seperti siku, tapak kaki, belakang badan yang kurang kepada rasa pada sentuhan kita ni. Okey, jadi yang ni kena salin juga. Okey. Okey, untuk lidah ni. Yang ni cikgu dah terangkan tadi, tak perlu lagi tahu. Okay, sampai situ saja untuk topik kali ini. Nanti kemudianlah had penglihatan tu cikgu akan sambung pada topik yang akan datang. Salam. Ciao.